Oke, selamat pagi semua. Kita akan belajar yaitu bab baru itu tentang penentangan masyarakat tempatan terhadap kuasa barat. Jadi ini akan menjadi topik kita pada hari ini. Jadi untuk pengenalan, masyarakat tempatan ini bangkit menentang British dengan menggunakan pelbagai strategi. Jadi kebangkitan ini mempunyai kekuatan dan kelemahan lah. Dan pada peringkat awal terdapat macam kejayaan lah sebelum British akhirnya bertindak balas dengan agresif lah, dengan ganas untuk hapuskan penentangan masyarakat tempatan. Jadi kita akan tengok kekuatan terlebih dahulu. Okay, pada peringkat awal, pembesar tempatan ni dapatlah kejayaan dalam usaha dalam menentang British. Darang ni berjaya lah menentang British. Dan bila mereka kejayaan ni dapat dicapai melalui kekuatan strategi seperti muafakat, membina kubu pertahanan, penggunaan teknologi senjata dan perundangan lah. Jadi kita tengok dulu iaitu muafakat. Okey, muafakat kita tengok tokoh yang pertama iaitu Dato' Maharaja Lela lah. Okey, Dato' Maharaja Lela ni kita tengok dia punya ni lah kronologi dulu. Pada 16 Oktober 1874, Sultan Abdullah Ngah Ibrahim, Dato' Maharaja Lela, Dato' Sagur dan pembesar Melayu lain ni semua kira pembesar lah, mengadakan pakatan sulit untuk menghapuskan JWW Bush lah. Dan pada 1 Julai 1875, mereka mengadakan mesyuarat penting di Durian Sebatang. Jadi yang hadir ni berjabat tangan lah dan mereka mengangkat sumpah tidak akan mungkir keputusan yang dicapai. Jadi mereka tidak akan mungkir lah. Mereka akan berpegang kepada mereka punya angkat sumpah tu. Pada 5 September 1875 terdapat mesyuarat di rumah Dato' Sagur. Di situ mereka minum air keris dan pakatan ini dirahsiakan untuk keselamatan mereka lah. Dan pada 12 September 1875 terdapat mesyuarat khas pada waktu malam di istana Sultan Ismail di Belanja. Dan setelah mereka mengadakan 7 kali lah mesyuarat tu, mereka berjaya membunuh JWW Bush di Pasir Salak. Ini dia punya peristiwa menentang Bush di Pasir Salak di Perak lah. Sekarang kita tengok Syarif Masahor. Okey, Syarif Masahor ni kronologi dia berjaya menyerang Kanawit dengan bantuan Datuk Patinggi Abdul Ghaffur. Pakatan ni berjaya membunuh 2 orang pegawai British lah. Brooke tidak dapat membuktikan beliau terlibat dalam pakatan tersebut. Jadi dia boleh kira selamat lah. Dia punya animasi dia punya komik. Pakatan kita berjalan lancar, Dato'. Dalam serangan di Kanawit, orang kita berjaya membunuh 2 orang pegawai British. Tanya Datuk Patinggi Abdul Ghaffur. Okey, bukan mereka happy so bunuh orang, sebab happy berjaya menentang British. Dapat melemahkan kuasa British lah begitu walaupun sementara. Kita tengok kubu pertahanan. Kita tengok komik dia lah. Kubu pertahanan kita di Paro ini telah jatuh di tangan British. Sekarang kita perlu memperkukuhkan kubu Bukit Putus supaya kubu pertahanan terakhir. Baiklah, Yang Tuan, kita akan lakukannya dengan sebaik mungkin. Terus Yang Tuan hantar. Berjaya mematahkan serangan British pada peringkat awal, penentangan kerana kekuatan kubu di Paro dan kubu Bukit Putus. Jadi berjaya serangan dia ada di dua lah. Di Paro dengan Bukit Putus. Jadi kedua-dua kubu ni semula jadi terlalu ampuh lah untuk ditempusi. Jadi memang sukar lah untuk British masuk. Sebab dia berada di atas bukit yang tinggi kan. Macam bayangkan kalau kamu punya base di Gunung Kinabalu memang susah lah mau naik. Sudah tinggi sejuk lagi. Okey, seterusnya terdapat halangan ranjau dan pokok tumbang di bahagian hadapan. Ini memang susah lah untuk mereka maju juga. Jadi kawasan kubu ni berbukit bukau dan dikelilingi oleh hutan tebal. Okey. Sekarang kita tengok Rentap. Dia punya kronologi lah. Jadi Rentap berjaya mematahkan serangan. Dia berjaya lawanlah balik keluarga Brooke sebanyak 2 kali. Pada 1857 dan 1858. Sebab Bukit Sadok, dia punya kubu tu boleh kira memang kuat lah. Di kubu Bukit Sadok ni terletak di kawasan curam dan perbukitan yang tinggi. Dia juga dikelilingi oleh hutan rimba dan bukit batu kapur lah. Terdapat halangan kayu belian setebal 2 kaki yang tidak boleh ditembusi oleh peluru lah. Jadi ini Rentap menggunakan meriam semasa berlawan. Iaitu bujang timpang berang lah.
yang diperbuat daripada besi. Ini dia punya komik lah. Kedua kali serangan kita berdaya dipatahkan oleh rentap. Kubu Bukit Sadok itu kukuh dan tinggi serta dilengkapi dengan meriam bujang timpang berang. Kita kumpulkan orang Melayu dan orang Iban. Kemudian kita serang rentap. Cakaplah. Kita juga perlu gunakan meriam bujang Sadok untuk hancurkan kubu rentap di Bukit Sadok. Ini dia punya tindak balas lah. Sekarang kita tengok Mat Sator lah. Jadi Mat Sator ni mempunyai kubu yang dikenali sebagai Kota Mat Sator. Ini terletak di Kampung Kapayan Lama di Tambunan lah. Seperti yang kita sudah belajar, Mat Sator ni kawan ataupun memang orang-orang Mat Saleh lah begitu. Jadi dia punya kubu ni berdekatan dengan Kota Mat Saleh di Tibabar. Kota Mat Sator di Kampung Kapayan Lama tu di Tambunan. Okey. Jadi kedudukan kota yang strategik ni terletak di kawasan tebing Sungai Sunsoron. Jadi di situ kawasan itu kan sungai. Jadi di situ strategik sebab dia boleh dapat air. Dan kawasan mereka punya kubu tu, kota tu menjadi pusat tinjauan kegiatan British. Okey, seterusnya kita tengok persenjataan. Kalau ini kita tengok Dol Said lah. Jadi Dol Said ni dapat bantuan tentera dari Rembau dan wilayah yang menjadi jiran Naning lah. Naning di Melaka begitu. Jadi angkatan tersebut menggunakan senapang jenis flintlock dan Snider's rifle ketika membuat serang handap terhadap tentera British. Beliau juga menggunakan meriam kecil iaitu Lela Rentaka yang boleh dibawa ke medan pertempuran. Jadi ini sangat memudahkan mereka lah, iaitu Dol Said. Sekarang kita tengok perundangan ataupun undang-undang lah. Jadi Haji Abdul Rahman Limbong ni, sudah yang kita sudah belajar sebelum ni. Jadi kita tengoklah dia punya kronologi. Beliau memohon lesen pleader untuk membela para petani di Terengganu di mahkamah dengan menggunakan hujah agama. Jadi dia berkira seorang ustaz, begitulah, imam-imam itu, ulama-ulama. Jadi beliau mengatakan bahawa tanah yang dikerjakan, tanah yang mereka usahakan itulah merupakan hak Tuhan, iaitu hak Allah SWT. Dan rakyat bebas untuk mengerjakannya tanpa perlu bayar cukai. Jadi sebab diorang cakap itu tanah Tuhan, milik Tuhan. Jadi memang bebas milik rakyat, jadi mereka tidak perlu bayar cukai lah. Jadi beliau juga berhujah sistem percakaian yang diperkenalkan oleh British ni berlawanan dengan hukum syarak lah. Jadi melalui perbicaraan ni, beliau menuntut hak mengerjakan tanah perlu mengikut hukum agama Islam. Ya, mesti berlandaskan Islam lah. Okey, kita tengok kelemahan dia punya tokoh-tokoh dalam bangkit melawan British lah. Jadi kebanyakan kebangkitan tentang British ni hanya dimenangi oleh masyarakat tempatan pada peringkat awal dia lah. Jadi selepas tu kebangkitan ni ditangkis, dapat dihandle lah dengan mudah oleh British lah. Kita tengok kelemahan yang pertama. Jadi kelemahan yang pertama merupakan penentangan bersenjata lah. Jadi Yam Tuan Anta berjuang terbilang ni menggunakan meriam yang besar untuk hancurkan kubu pertahanan Yam Tuan Anta lah. Jadi Yam Tuan Anta juga kehabisan peluru dan kekurangan ubat bedil begitu. Jadi British ni berjaya menawan Paroi dan Bukit Purus lah. Jadi apabila Yam Tuan Anta berundur begini ni, Yam Tuan Anta berundur lah pergi Johor. Okey, sekarang kita tengok Rentap lah. Jadi Rentap ni dikenali juga sebagai Wira Bukit Sadok. Okey, tadi kita tengok kemenangan, kita tengok dia punya kelemahan lah. Dia berjaya menewaskan Rentap lah, si Brok. Dia berjaya menewaskan si Rentap dalam serangan ketiga, iaitu pada 1861. Dan Brok menggunakan meriam tembaga Bukit Sadok, yang kita tengok di komik tadi itulah. Dan angkatan tentera yang lebih besar dan lebih banyak daripada si Rentap. Jadi dia berjaya lah. Dengan itu, berjaya tawan Bukit Sadok. Dan si Rentap telah kalah dan mundur ke Entabai. Okey, kelemahan yang kedua kita tengok dari segi ancaman perundangan barat. Okey, jadi kalau kita tengok yang pertama iaitu Haji Abdul Rahman Limbong, iaitu pejuang masyarakat tani di Terengganu. Kita tengok dia punya kronologi dulu. Okey, yang pertama, kebangkitan tahun 1922. Petani di Kuala Temelong ni menentang peraturan baru dengan membersihkan tanah tanpa mengambil pas kebenaran. Okey, seterusnya kebangkitan tahun 1925. Seramai 300 hingga 500 orang petani ni berkumpul di Kuala Temelong dan dibersihkan sebanyak 200 ekar tanah milik Tengku Nik Maimunah dan 400 ekar tanah kerajaan tanpa pas kebenaran lah. Ini pada 1925. Dan pada kebangkitan tahun 1928 ni, ada satu kebangkitan tani lah di Marang, Kuala Temelong dan Kuala Berang.
Di situ mereka mengisytiharkan perang terhadap British. Dorang duduk di balai polis, dorang duduk di bangunan kerajaan, dan lalu dorang kibar bendera merah di Kuala Berang. Jadi Haji Abdul Rahman Limbong ni kemudiannya ditangkap dan dibicarakan di Kuala Terengganu lah. Dan dia didapati bersalah dan dijatuhi hukuman buang negeri lah. Dia kena halau dari negeri dia, iaitu Terengganu, pergi Mekah atas kesalahan menghasut. Okey. Seterusnya. Komik tinggal boleh baca ya. Dia tentang peristiwa ni juga ni, ringkas saja. Okay, sekarang kita tengok gagal mentafsir perjanjian. Jadi yang ini kita tengok Dato' Maharaja Lela, pahlawan Melayu lah. Jadi Dato' Maharaja Lela ni kita tengok yang pertama. Jadi tindakan Sultan dan Pembesar Perak untuk mencabar perjanjian Bangkor ni menemui kegagalan. Jadi mereka gagal lah untuk mencabar perjanjian Bangkor. So, orang mau kasih mau lawan begitu. Bercakap yang perjanjian Bangkor itu tidak valid, tidak sah begitulah. Jadi usaha membatalkan perjanjian ini belum mendapat sokongan British. Tapi mereka, iaitu pembesar Melayu ini tidak diberikan masa yang cukup untuk meneliti perjanjian Bangkor. Jadi mereka gagal lah dalam mentafsir perjanjian tersebut. Kedua kita tengok yang seterusnya kita tengok tipu muslihat lah. Yang ini kita boleh tengok pada dua pahlawan, iaitu yang pertama Tok Janggut, iaitu seorang pejuang jihad, pejuang demi agama dan negara begitulah. Jadi British ni desak Sultan Muhammad Kelantan, yang Sultan kelima lah, supaya mengisytiharkan perjuangan Tok Janggut dan pengikutnya sebagai penderhaka kepada Sultan Kelantan. Jadi muslihat British ni berjaya menakutkan rakyat supaya tidak menyokong atau ikut serta perjuangan Tok Janggut. Menderhaka maksudnya macam dia membelot kepada Sultan lah. Okey, jadi sekarang kita tengok Mat Salleh, iaitu pahlawan Sabah. Jadi SPUB ni menggunakan tipu muslihat lah untuk melemahkan perjuangan si Mat Salleh di Tambunan. Jadi dalam rundingan perdamaian Menggatal 1898, SBUB ni membenarkan si Mat Salleh menjadi pemimpin ataupun mentadbir daerah Tambunan lah. Namun mereka macam kita sudah belajar sebelum ni telah mungkin janji lah begitu kan. Dan pada tahun 1899 SBUB mengambil alih pentadbiran Tambunan. Tipu muslihat ya yang mereka hadapi. Sekarang kita tengok kegagalan mereka dalam menentang, iaitu kegagalan British lah. Kegagalan penentangan masyarakat tempatan, iaitu kegagalan mereka lah, tokoh-tokoh yang tadi tu. Jadi yang pertama, mengapakah penentangan masyarakat tempatan ni menemui kegagalan? Kenapa selalu gagal? Yang pertama, sebab penentangan bersifat setempat. Dia tidak meluas di seluruh negeri. Dia hanya di kawasan yang itu saja begitu. Kalau di Tambunan je begitulah. Kedua, sebab sokongan. Mereka tidak mendapat sokongan yang menyeluruh dan dia mendapat sokongan yang kurang lah dari istana. Ketiga, sebab kelemahan teknologi lah. Jadi teknologi yang dimaksudkan tadi iaitu yang macam meriam semua itulah senjata-senjata. Jadi senjata barat ni dikatakan lebih canggih berbanding senjata yang digunakan oleh penduduk tempatan lah. Jadi merupakan teknologi kita berkira lemah lah pada ketika itu. Yang seterusnya kelemahan strategi. Jadi kala ini British gunakan pelbagai strategi lah untuk atasi kebangkitan masyarakat tempatan. Iaitu strateginya sebagai kekuatan tentera, senjata moden, memecah belahkan pakatan dan menggunakan istana ataupun tipu daya. Berkira memang bijak dalam membuat strategi lah. Seterusnya British berpakat dengan Belanda. Jadi British bekerjasama dengan Belanda untuk memadamkan, untuk mereka macam tindaslah kebangkitan masyarakat tempatan. Dan terakhir merupakan faktor istana. Jadi British ni gunakan istana untuk dia macam menghalang atau hapuskan kebangkitan masyarakat lah, masyarakat tempatan. Jadi ini merupakan antara faktor-faktor kenapa kita gagal dalam menentang British. Jadi itu saja untuk topik hari ini. Jadi semua yang tadi tu kisah perjuangan masyarakat tempatan ni yang melawan British kan. Jika harap kamu ambil sebagai iktibar lah, belajar. Jadi kalau kamu tengok yang ini kan, semua ini, British ni memang bijak lah mengatur strategi dalam melawan ataupun mematahkan serangan masyarakat tempatan. Memang sukarlah untuk mereka memperolehi kemerdekaan pada suatu ketika dahulu. Jadi jika harap kamu dapat
menghargailah perjuangan mereka dalam menentang British. Itu bukan senang menentang British. Jadi itu saja topik kita pada hari ini. Semoga kita dapat berjumpa lagi di hari yang akan datang. Sekian, terima kasih semua.